اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang ke-7 daripada bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya makna Islam pada syarak, iaitu makna Islam pada syarak, menjunjung akan barang yang didatang akan dia akan barang oleh Rasul. Barang ni daripada segala pekerjaan agama. Contoh seperti sembahyang dan puasa dan lainnya. Dan bahawasanya makna Islam pada syarak ni ataf pada kata terdahulu, bahawasanya makna iman pada syarak. Dan bahawasanya yakni dan ketahui olehmu bahawasanya makna Islam pada syarak, iaitu menjunjung akan barang yang didatang akan dia akan barang oleh Rasul. Jadi di antara perkara yang wajib kita ketahui yang terdahulu adalah makna iman pada syarak. Ini makna Islam pada syarak. Di Islam ni salima yaslamu, silman salman, salamatan. Itu makna sejahtera. Itu dari segi lughah bahasa Arab. Salima yaslamu, salman, silman, salamatan. Bermakna sejahtera. Itu makna Islam pada bahasa. Sekarang ni nak pergi kepada makna Islam pada syarak. Apa makna Islam? Jadi lughah Islam ni maknanya sejahtera lah. Itu asal makna. Dan memanglah bila ikut Islam, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Islam dari segi lughahnya makna sejahtera, selamat. Itu dari segi lughah, dari segi bahasa Arab. Tapi kenalah dengan Islam tu sendiri. Sebab apabila kita mengikut Islam, mengikut agama Islam, mengikut Islam, kita akan selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Kemudian Islam ni diletak sebagai nama kepada agama. Jadi agama ni banyak macam-macam agama. Namanya Islam. Islam ni khas kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ginilah. Kayu apa? Kayu jati, nama dia. Kayu, banyak kayu.
Jati khah lah. Hak jenis tu namanya kayu jati. Tapi kalau sebut kayu, macam-macam kayu ada. Kemudian kayu jati, jati tu khah. Agama, macam-macam agama. Islam, tu khah. Pada ni. Jadi agama kitanya letak nama agama Islam. Yang mana Islam adalah salah satu daripada 3 komponen, 3 bahagian dalam agama. Cuma dalam kitab Hidayatus Sibyan ni dia datangkan Islam, iman dan Islam. Dia dalam kitab Faridatul Faraid, ni saya biasa sebut ni, kitab Al-Misbahul Munir, didatangkan makna agama, makna agama dahulu. Kemudian bahagian-bahagian dalam agama Islam, iman, ihsan. Makna Islam, makna iman, makna ihsan, yang ni kena tahu belaka ni. Tapi sebelum pergi kepada makna Islam, iman dan ihsan, agamalah dulunya. Agamanya apa? Agama ni perhimpunan hukum hakam yang dibawa datang oleh Nabi SAW, yang bawa hukum hakam ni kepada kebahagiaan, keselamatan hamba yang mukallaf di dunia dan di akhirah. Tu agama. Kemudian agama ni hak Nabi bawa ni ada berapa bahagian? Ada Islam hak Nabi bawa, ada iman hak Nabi bawa, ada ihsan hak Nabi bawa. Jadi Islam, iman, ihsan adalah 3 bahagian agama yang Nabi bawa. Nak beragama kena lengkap ke 3 ni, boleh dipanggil beragama. Tapi nak kena kenal lah Islam, iman dan ihsan. Sebab apa? Sebab 3 ni adalah komponen dalam agama, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Jibril. Hadis Jibril. Hadis Jibril ni kalau dalam kitab Arba'in, hadis 40 hak Imam Nawawi, dia duduk hadis nombor 2. Hadis nombor 1 dalam kitab hadis 40 hak Imam Nawawi, hadis riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang pertama. Kalau pergilah hadis yang kedua, hadis Jibril, riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Hak kisah Jibril datang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadi sya'ri la ya'rifu ahadun. Pada hadis dia panjang tu. Rajulun syadidu sawadi thiyab syadidu sawadi sya'ri. Lelaki yang syadidu syadidu bayadis thiyab, bersangatan putih pakaian, syadidu sawadi sya'ri, bersangatan hitam rambut. Maknanya Jibril mari ni, baju Jibril AS ni putih comel, putih ni bersangatan putih. Bayadisya mana bersangatan putih bajunya, rambut pula hitam, bersangatan hitam rambut. Baju putih molek, rambut pun hitam molek. Sebab itulah tahsinul hay'ah, mengelokkan kelakuan, elok pakaian, sunat. Elok tubuh badan, sunat. Ambil mana tu hukum sunat ni? Tu hak Jibril. Rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadi sya'ri, lelaki yang bersangatan putih pakaian dan bersangatan hitam rambut. Mana kalau kita kata kok putih comel, rambut hitam comel, tu rupa Jibril, rupa lelaki Jibril yang merupai seorang lelaki. Maknanya agama kita sunat
comel keadaan. Yang pertama, dalam hadis yang nombor tu beritahu, bersangatan putih pakaian. Yang kedua, bersangatan hitam rambut. Situ kita dah nampak penampilan dari segi pakaian, penampilan dari segi tubuh badan. Agama macam mana? Tahsinul hay'ah, mengelokkan keadaan kelakuan, sunat. Ni kita faham molek. Orang salah faham agama ni, dia kena pakaian yang keduk-keduk. Lepas tu pula tubuh badan pula khoseh-weh. Khoseh-weh orang dah. Tidak mereka, tidak terurus. Kenapa pakaian seumpama tu? Pakai baju pula berlipat-lipat. Kain pelekak pula berlipat-lipat kut belakang. Kita orang zuhud akhirat, tak kena agama. Agama tak seumpama tu. Tapi pakai comel lillahi ta'ala. Penampilan tubuh comel lillahi ta'ala. Ni. Ada ni. Oh, dipahang agama ni kena pakai selekeh-selekeh. Itu agama. Hok pakai comel, baju gosok molek, ahli dunia. Dia letak kau tu tak kena agama tu. Tak faham agama. Dia nak suruh pakai yang agak, siapa peringkat? Nak cerita zuhudnya, bertapung-tapung pakaian. Ada ni. Kena-kena pakaian hok ditampung tu, pakaian baru dia buat tapung. Kata, kalau memang kita susah pakaian tu yang ada, tampunglah, tak ada apa-apa pun. Tapi hati kita tak ada lah nak menunjuk ke orang bahawa aku ni zuhud. Bukan. Bukan. Cuma dah kita, kemampuan kita terhad. Tapunglah. Hak ni pakaian baru. Dia kita tapung. Nak nampak dia ni. Ada ni. Kalau kita mengaji dalam kitab Penambah Hati, riya, ada riya nisbah amalan. Ada riya nisbah ilmu. Ada riya nisbah amalan. Ada riya nisbah tingkah laku tunduk. You nak tunjuk ke orang dia ni warak, orang tak ada lenggok semula. Contoh. Ada riya nisbah pakaian. Dia pakai pakaian lusuh-lusuh, nak sama kata dia ni orang ahli akhirah. Tu. Ini hati masing-masing ni, kita jangan pula pakai lusuh ni riya, jangan begitu. Ni hak bahagian masing-masing. Riak ni ada macam-macam pesing riak. Jadi agama comel penampilan, pakaian, tubuh badan kena comel, sunat. Kemudian lelaki ni saya nak kata tidak dikenali oleh orang Madinah. Mana? Bukan orang tempatan. Tetapi tidak ada tanda musafir. Sebab kalau bukan orang tempatan, mari daripada luar. Bila mari daripada luar, orang musafir. Bila orang musafir, ada tanda musafir. Dengan keletihannya, contohnya dengan pakaian yang pakaian orang yang jalan jauh. Macam mana pakaian? Tak ada tanda musafir. Tapi bukan orang tempatan Madinah, sebab sahabat tak kenal. Ni. Maka Jibril pun tanya, akhbirni anil Islam, ya Muhammad, cerita akan daku apa di Islam. Nabi pun jawab, rukun Islam. Akhbirni anil iman, ya Muhammad, cerita akan daku apa di iman. Nabi pun jawab berkaitan dengan rukun iman. Akhbirni anil ihsan. Ada 3 soalan. Lepas tu pergi pada persoalan tanya berkaitan dengan qiyamah. Jadi selepas daripada tu, lelaki ni Jibril ni keluar daripada majlis Nabi SAW. Kemudian pula barulah Nabi tanya, adakah kamu mengenali lelaki yang tanya beberapa soalan tersebut? Sahabat pun jawablah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Nabi pun jawab, fa innahu Jibrilun. Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang ia mengajar akan agama kamu. Jadi Jibril itu mana ajar agama. Nak ajar agama,
Tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan tu Jibril nak ajar agama. Oh, jadi agama ni Islam, iman, ihsan. Itu bahagian dalam agama. Islam, iman dan ihsan. Jadi daripada agama turun kepada dipanggil komponen agama, bahagian agama, ataupun terkadang disebut sebagai rukun agama, Islam, iman dan ihsan. Jadi agama perhimpunan hukum hakam yang dibuat datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhimpunan hukum hakam ni lah merangkumi Islam, iman dan ihsan yang ulama ambil sempurna daripada tiga bahagian agama ni, pecah pada asas ilmu agama fardu ainnya tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Orang yang belajar ilmu agama, dia kena belajar tauhid, fiqh, tasawuf, sekurang-kurang hak fardu ain, hak wajib ijma' ulama. Ingat baik tu. Saya sekarang ni alhamdulillah, lepas-lepas pecing, ni contoh ni. Lepas-lepas pecing, saya pun mendalami ilmu agama. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab pencing sahaja baliklah. Maka nak mendalamilah ilmu agama. Jadi nak mendalami ilmu agama, nak belajar ilmu agama. Kenal agama. Kenal agama adalah perhimpunan hukum hakam yang dibuat datang oleh Rasulullah. Tahu bahagian agama, tahu Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan ni lah. Tahu tak ulama pecah kepada ilmu tauhid, fiqh, tasawuf? Tahu. Dia pun belajarlah mendalami ilmu agama, tauhid, fiqh, tasawuf. Sekarang sudah mendalami ilmu agama. Belajar apa? Belajar ngaji Quran, belajar tajwid. Itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Hak fardu ain, hak agama yang terkandung di dalam Al-Quran yang dibaca. Agama yang terkandung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam, iman, ihsan. Hak sekarang fardu ain belajar ke tak? Tak. Tapi dikatakan mendalami ilmu agama. Sebab apa? Sebab tak kenal agama, tak kenal bahagian agama, tak tahu pun ilmu manakah yang wajib fardu ain yang dipelajari. Dikatakan mendalami ilmu agama, tetapi meninggalkan belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, mengekali dosa besar. Mendalami agama macam mana? Duduk dalam posisi derhaka kepada Allah. Itu cerita bab pasik dosa besar kerana tidak belajar sekurang-kurangnya hak qada fardu ain. Macam mana dengan akidah pula? Pegangan macam mana? Ahli sunnah ke tidak? Tak tahulah tunya. Tak ada agama awal-awal. Usuluddin, mengapa? Usuluddin pun tak jelas. Usuluddin tapak agama ilmu tauhid ni kena tahqiq, kena jelas, kena pasti. Yang kita pegang inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan duduk samar-samar. Jangan duduk samar-samar. Kalau bab fiqh tu ialah kadang-kadang kita ni rasanya buat gini ni okey dah, samar-samar. Tapi janganlah seumpama tu walaupun fiqh pun, tapi ingat sikit. Tapi kalau tauhid jelas, kena tahqiq, kena kejak, kena pasti. Sebab apa? Usuluddin, tapak agama. Tak ada tapak agama, tak ada lah. Ada ni. Macam mana dengan akidah pula? Berpegang akidah yang terpesong, dosa besar akidah. Semayang, puasa mencukupkan syarat hukum ke tak? Tak tahu juga, tak pasti juga. Kalau semayang yang tidak mencukupkan syarat rukun, hukumnya tak semayang. Dosa besar pula situ. Tadi dosa besar kerana mengekali jahil fardhu, dosa besar lain. Lepas tu macam nak dengar hak berkaitan dengan hak hati. Sifat kecelaannya mana? Sifat kepujiannya mana? Sifat kepujian, taubahnya apa?
Syarat taubahnya apa, rukun taubahnya apa. Tu dah tahu. Kita memang minta ampun dengan Allah dah bangun malam. Nak minta ampun daripada dosa apa? Jadi maknanya dikata mendalami agama, tak kenal agama. Ni kena faham molek. Agama, kemudian bahagian agama, Islam, iman dan ihsan. Kemudian pecah pada 3 tu. Itu panggil sekarang saya mendalami ilmu agama. Bukan mendalami sebenarnya, untuk melengkapkan asas ilmu agama, hak qada fardu ain. Orang mendalami agama ni hak duduk pondok, hak belajar belah-belah kitab sehari semalam. Itu panggil mendalami. Kita tak ada dalam-dalamnya, toho je. Toho hak asas. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf, tak panggil mendalami hak tu. Hanya untuk melengkapkan ilmu asas. Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Mendalami pergi ngaji pondok. Tu mendalami. Tapi dak kenal agama, dia ingat agama ni setakat membaca Al-Quran. Hak tu selebih-lebih zikir. Kemudian belajar hukum Quran, hukum tajwid apa semua, itu fardu kifayah. Belajarlah. Bukan kata tak belajar. Tapi dia faham mendalami agama setakat belajar membaca Al-Quran. Naik selapis. Qiraat. Baguslah. Payah nak cara nak belajar. Malu nak baca Quran ni. Belajar kitab kau tak malu sebab orang tahu kita tak pandai. Kalau kita belajar Quran, buka mulut je. Ayah haji ni. Gitu lah. Tak ada orang kata. Tapi kita rasa macam orang kata. Waktu dia malu. Orang tak peduli kitanya. Tahu dah. Kita haji je. Dulu tak peduli mana majlis surah. Tapi mana malu nak buka mulut nak baca Quran. Ngaji kitab orang tak tahu kita tak pandai. Sebab apa? Kita hangguk semua. Hangguk. Tak ada iling, jangan buat iling. Wah, iling nampak macam tak tahu. Hangguk. Orang tak tahu tu. Ya, orang tak tahu. Tak ada peperiksaan pula ujian. Tak ada. Kalau ada peperiksaan ujian, lepas tu, buat peperiksaan ujian, tulis markah bus dinding. Siapa hok markah banyak ni? Merah hok banyak mana merah? Merah belaka. Ramanya tak tahu. Tak ada orang tak tahu ni. Tapi ngaji Quran, buka mulut orang tahu. Jadi makna ngaji Quran tu, payah nak cari dah. Qiraat. Dah tauhid fardu ain, kelas mana? Tak ada. Dah fiqh fardu ain? Alah, kita belajar dah masa budak-budak. Tiang agama padang belajar masa budak-budak. Lepas tu macam mana ilmu tasawuf fardu ain? Tak peduli. Ni bukan agama. Ni bukan agama. Jadi kena faham agama, kemudian bahagian agama, Islam, iman dan ihsan, kemudian pergi kepada komponen agama. Takrif kepada Islam, iman dan ihsan. Komponen agama, bahagian agama, Islam, iman dan ihsan, takrif dia. Ni. Makna Islam, iman, ihsan. Cuma dalam kitab kita tidak didatangkan ihsan. Kemudian dalam kitab Hidayatus Sibyan ni dimulai dengan takrif iman terdahulu. Kemudian barulah masuk kepada takrif Islam. Jadi hak minggu lepasnya saya hanya baca satu kitab. Sebab minggu lepasnya saya bicara secara kasar. Secara kod luar dulu. Baca kitabnya makna iman pada syarak. Tapi hura secara kasar, secara luar dulu Islam, kemudian sentuh bab iman dan sentuh bab Islam. Dan sentuh bab ihsan. Sebab antara Islam, iman, Islam dan ihsan ni dia sama je. Sama apa ni? Sama bahagian agama. Samalah. Islam bahagian agama, iman bahagian agama, ihsan bahagian agama. Samalah. Kerana bezanya, iman percaya hati akan agama. Islam terima zahir akan agama. Ihsan laksanakan perkara agama. Tu.
Jadi samanya sebab hanya sama sebab sama-sama bahagian agama. Islam bahagian agama, iman bahagian agama, ihsan bahagian agama. Jadi sama pada agama tu, sama-sama bahagian dalam agama. Hak bezanya, Islam terima zahir akan agama. Iman percaya hati akan sekalian perkara agama. Ihsan laksanakan, kerjakan, tunaikan segala perkara agama. Nah ni, pada ni. Jadi oleh kerana perbezaannya sedikit sahaja, jadi hak minggu lepasnya saya pun cerita secara kok luar terlebih dahulu hak berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Cuma dalam kitab ni dia mulai dengan iman. Cuma takrif iman tu panjang lah hak kita hak minggu lepasnya. Membenar hati dengan Allah dan Rasul dan dengan segala hukum yang didatangkan oleh Rasul daripada Allah Ta'ala yang diketahui akan daripada agama dengan darurah. Mana segala hukum ni? Seperti segala i'tiqad dan ibadah dan muamalah dan munakahat dan janayat dan lainnya. Tak habis lagi ni. Lainnya mana ni? Hak berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hati. Itu agama juga. Hukum berkaitan dengan taubah, khauf, zuhud, syukur, sabar, Quran dan hadis itu belaka. Hak Nabi bawa belaka tu. Jadi imannya terima hati akan sekalian perkara agama. Percaya hati akan sekalian perkara agama. Jadi hak panjang ni detail. Kita nak peringkasnya, iman, percaya hati, membenar hati akan segala perkara agama. Hatu kalau kita sebut cerekah lah. Sama-sama kitab disebut iman ni at-tasdiqu bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia iman? Membenar hati dengan barang yang mendatang dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenar akan sekalian perkara hak Nabi bawa. Mana hak Nabi bawanya? Segala i'tikad hak Nabi bawa, ibadah hak Nabi bawa, muamalah hak Nabi bawa, munakahat, janayat hak Nabi bawa. Hati kita membenar sekalian. Itu iman. Tapi hak dalam kitab ni dimulai dengan tasdik hati dengan Allah dan dengan Rasul. Setakat tu pun padan dah. Membenar hati dengan Allah dan Rasul berarti akan membenarkan sekalian hukum hakam yang Rasul bawa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita membenar akan Allah dan Rasul. Betul macam sebut dalam minggu lepas, asas kepada rukun iman adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Asas kepada rukun Islam dua kalimah syahadah. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Bila penyaksian seumpama tu, kita akan terima secara zahir akan sekalian perkara hak Nabi bawa. Sekalian perkara gaib Nabi bawa, kita terima zahir. Ibadah, muamalah, munakat, janayat, kita terima cara zahir. Itu orang Islam. Kemudian zahir kita terima akan segala perkara agama. Yang paling besarnya adalah iman. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Selagi perkataan, perbuatan yang tidak menunjukkan atas kita engkar perkara agama, maka dihukumkan Islam sampai ke mati. Bila mati, diuruskan jenazah sebagai orang Islam. Selagi tidak keluar di mulut mempertikaikan hukum hakam agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang diketahui secara mudah, orang tahu belaka itu hukum Allah, tidak dipertikaikan, dan hukum Allah yang ijma' ulama' tidak dipertikaikan, Islamlah dia sampai ke mati. Hak paling besarnya iman. Iman tidak warisi. Iman tidak warisi. Bila iman ni hak dalam.
hak dalam ni, hak luar ni jaga Islam, hak dalam macam mana? Hati kita percaya ke tak? Terima bulat-bulat ke tak kepada sekalian perkara agama? Hati kita terima bulat-bulat. Hak Nabi, hak Rasul bawa perkara gaib. Malaikat gaib, barzah gaib, akhirah gaib. Kita terima bulat-bulat di hati. Nak Rasul bawa hukum hakam ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Macam mana hati kita? Kita terima bulat-bulat di hati akan ini kewajipan sembahyang. Tak ada lah hatinya sembahyang berkali-kali. Tak ada boleh apa pun susah juga sembahyang pun tak ada faedah sembahyang ni. Ni hati ni bukan cerita di mulut. Mulut tak bunyi, tak berani nak bercakap. Hati-hati. Ni terutama sekali orang yang meninggalkan sembahyang. Tapi kita tak kata, faham tak ni? Iman, hubungan hati masing-masing dengan Allah, hukum akhirah. Islam, hubungan sesama manusia, hukum dunia. Kena beza dua tu. Iman ni hubungan hati masing-masing dengan Allah. Kita tak boleh nak tuju. Orang ni tak pernah sembahyang. Hati dia tak terima dah semayang tu. Bosan lah semayang ni. Jangan duk tuju. Jangan duk tuju. Orang semayang dia tak tahu. Orang nak semayang dia tak tahu. Tengok pesen duk kenang je. Tak sedap duk check lah dalam dia. Kan dah ni. Tapi zahirnya kok mulut keluar kedak semayang tak wajib. Sembahyang ni sia-sia tak ada faedah. Ni berkait dengan Islam. Ni berkait dengan Islam. Pada ni. Mulut tak bunyi apa pun, tapi hati macam mana? Kita tak nak tuju tu. Puasa ni menyeksa diri. Puasa ni hukum hak tak boleh pakai dah. Hati-hati ni. Kalau hati engkar seumpama tu, kafir di sisi Allah, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun hukum zahir atas dunia, hukum sesama manusia masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Zakat apa dia zakat? Nak ambil harta orang. Orang berkebun, orang bertani, tanam padi seorang diri je. Orang lalu tengok saja je. Lepas boleh hasil, nak kena keluar zakat pula pada fakir miskin. Bukan fakir miskin mari tolong masa kita tanam padi contohnya. Dia lalu tengok je. Siapa boleh hasil, nak beri zakat pula dah kepada fakir miskin. Contoh. Ni hati ni. Haji belanja besar, menyusahkan, tak ada faedah. Contoh ni hati. Tapi hati terima bulat-bulat. Semayang, puasa sekali hati terima bulat. Begitulah kena terima bulat-bulat. Akan hukum muamalah, akan hukum munakahah, akan hukum janayat, qisas, hati kita kena terima sebagaimana kita terima semayang, puasa. Hudud, hati kita kena terima sebagaimana kita terima semayang, puasa. Ini orang yang beriman. Semayang, puasa, hukum Al-Quran. Kisah hudud, hukum Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ni kita nak masuk dalam Ramadan ni. Orang baca semua ayat ni. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Al-Quran sebut. Quran juga sebut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qisas. Hukum agama diwajibkan ke atas kamu. Jadi sebagaimana kita orang beriman terimanya kewajipan puasa, begitulah kita terimanya kewajipan qisas. Quran perintah sembahyang, Quran perintah puasa, Quran juga perintah faqta'u aydiyahuma fajlidu minhuma mi'ata jaldah. Perintah mana tu? Perintah Quran lah. Faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Fajlidu fajlidu ni nak ambil tengah-tengah ni.
az-zaniyatu waz-zani fajlidu ayat tak mari pula dah. Mi'ata jaldah tu. Orang zina perempuan, orang zina lelaki, fajlidu, maka sebab oleh kamu. Mi'ata jaldah, hak 100 sebab. Perintah mana tu? Perintah Quran. Sebagaimana Quran perintah sembahyang, kita terima, hati kita percaya. Perintah puasa, hati kita terima percaya. Perintah faqta'u ke, fajlidu ke, potong oleh kamu akan tangan pencuri, sebab oleh kamu akan penzina lelaki dan perempuan. Itu perintah Al-Quran. Hati kita macam mana? Terima bulat-bulat. Itu orang beriman. Beriman dengan apa tu? Beriman dengan ayat Al-Quran. Berarti beriman dengan Allah, sebab Al-Quran kalamullah. Lepas tu laksana, tu bab ihsan. Tu cerita bab ihsan pula. Cerita bab Islam dan iman dahulu, baru pergi pada ihsan. Sebab apa? Sebab syarat sah ihsan adalah Islam dan iman. Syarat sah ihsan adalah Islam dan iman. Kita kalau buka kitab fiqh kan, syarat sah sembahyang yang pertama, dan macam kita ada tasbih kita ni, syarat sah wuduk yang pertama, syarat sah mandi wajib yang pertama, syarat sah sembahyang yang pertama, syarat sah puasa yang pertama, Islam, yakni Islam yang beriman. Itu syarat sah. Baru kita pergi kepada pengabdian diri kepada Allah, ihsan. Kita nak sembahyang, kita nak sujud kepada Allah yang hukum Al-Quran, hati kita tak terima, sujud buat apa? Bila kita tak terima hukum Al-Quran, kita tidak terima Allah dan Rasul, berarti kita tak terima agama. Agama ni, dia bukan jenis peseng tolak satu. Kan kita kan 10 tolak 1 ada baki 9 tau. Agama tak tolak 1, 10 tolak 1 kosong selalu, 20 tolak 1 kosong selalu. Dia tak pakai matematik. Orang ni matematik kan 9 10 perkara agama, 1 je tu tak terima, lagi ada 9 kosong. Mana ni? Sebab apa? Sebab iman Islam ni terima akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah, kalau hati kita tu ada sedikit-sedikit tu, kita kena perbanyakkan muhasabah lah. Macam mana kita ni hati jadi seumpama tu, kita ni siap sujud laginya kepada Allah. Sujud berapa kali sehari-hari semalamnya duk sujud, letak dahi, muka anggota yang boleh kepada tempat pijak, menunjukkan bahawa tunduknya kita kepada Allah. Tunduknya kepada Allah. Rukun lain sekalilah. Rukun sujud dah 2 kali serakaat, 2 kalilah. Nak menunjukkan bahawa kita ni betul-betul akur terima akan Allah dan Rasul. Itu sujud tu. Sebab itulah kita tidak boleh mengkafirkan orang yang sembahyang. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang sembahyang. Sebab apa? Sebab orang sembahyang ni, orang yang sujud, orang yang akur sungguh-sungguh, pasti diterima akan perkara agama yang datang daripada Allah. Buktinya dia sujud. Buktinya dia sujud. Dia sujud sangat, angkat kepala dia bersujud, hukum Allah tak sesuai, hukum Allah tidak relevan, hukum Allah zalim, tu dia sujud ke dinding tu, kan sujud kepada Allah. Mana mungkin seumpama tu, malaikat orang sujud. Dah yang tak faham agama ni kena faham dulu ni. Islam apa dia, iman apa dia, yang menjadi syarat untuk sah semayang tu.
Maknanya bukti seseorang itu orang Islam beriman, buktinya di sembahyang. Buktinya di sembahyang. Yang membezakan antara Islam dan kafir adalah sembahyang, Nabi katakan. Sebab membezakan di situ. Sebab sembahyang saja dengan sujud saja tak ada dah. Ada. Maknanya hak datang daripada Allah Rasul terima bulat-bulat zahir dan batin. Zahir dan hati terima bulat-bulat. Bukti jelasnya di sembahyang. Jadi nak pergi kepada ihsan, pelaksanaan kena mati hak Islam dan iman terlebih dahulu. Kejap situ, faham molek. Islam terima secara zahir, iman percaya hati akan sekalian perkara agama yang dibuat datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak besarnya iman. Kemudian ihsan barulah pergi kepada pengamdian diri akan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan suruhan, bersembahyang, berpuasa, meninggalkan larangan. Itu pergi kepada hak bahagian ihsan. Ihsan inilah yang akan menyempurnakan Islam dan iman. Islam dan iman syarat untuk sah ihsan. Kemudian ihsan ni pula syarat untuk sempurna Islam dan iman. Hak besarnya ihsan nilah yang mengkuatkan iman, kepercayaan hati masing-masing. Islam dan iman syarat untuk sah ihsan. Kemudian ihsan syarat untuk sempurna Islam dan iman. Ihsan inilah yang mengkuatkan iman. Macam mana hati kita boleh terima akan hukum Allah, hukum janayat, walaupun tidak terlaksana pada masa sekarang? Kenapa hati kita terima dan hati kita sangat-sangat ternanti-nanti agar kita ni sempat tengok hukum agama Allah tertegak dalam negara kita? Kenapa hati kita terima seumpama tu? Sebab ihsannya adalah perjuangan kita supaya hukum tu tertegak. Tu ihsan, pengabdian diri kepada Allah dengan memperjuangkan. Terlaksana ataupun tidak, itu hak besar. Hak tu hak besar, sukar, betul sukar. Itu bukan kewajipan kita. Kewajipan kita memperjuangkan. Itulah ihsan, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa walaupun tidak terlaksana laginya, tapi hati kita terima sungguh-sungguh. Kenapa hati terima sungguh-sungguh? Datang dari ihsan, iaitu perjuangan kita untuk tertegaknya hukum agama Allah Subhanahu wa taala di bumi Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak memperjuangkan, bukan kita meremeh-remehkan, bukan kita mempersenda-sendakan orang yang memperjuangkan hukum agama Allah, kita tidak memperjuangkan hukum agama Allah adalah wajib, kita akan derhaka kepada Allah. Akhirnya akan bawa kepada hati kita hukum Allah. Tu je kerja dianya. Hati engkar akan hukum agama Allah, hukum janayat, batal iman, kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala, kekal neraka selama-lamanya. Kenapa hati jadi seumpama itu? Sebab kita dalam keadaan berdosa. Tidak memperjuangkan, lepas tu meremeh-remehkan, menyusah-nyusahkan, menyebabkan orang jadi ragu sendiri kepada hukum agama Allah. Berat belaka tu. Lepas tu orang yang nak memperjuangkan tu tak nampak jalan pun dianya, itu bukan perjuangan dia. Perjuangan kita sebagai orang Islam yang beriman. Kita berjuanglah bahagian kita. Tuhan mereka tu, mereka dengan Tuhan. Kita kata mereka yang memperjuangkan hukum agama Allah, kita tak percaya, tak nampak jalan pai puak-puak tu. Itu bukan kata kewajipan puak mana-mana. Kewajipan orang Islam yang beriman. Mereka tak nampak jalan. Tuhan mereka,
Mereka dak ikhlas. Tuhan mereka, kita ni macam mana kita? Kita duk kira orang. Orang tu, orang lah. Dia berjuang betul ke tak? Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikhlas ke tak? Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita macam mana? Sebagian menegak agama Allah dan diri itu wajib, menegak agama Allah dalam negara wajib, ijma' ulama. Ingat baik tu. Ni agama yang syumul ni. Agama yang dia buat datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita biasa duk pesah orang. Dok senyap dah Boleh pakak senyap tu dia dengan Allah. Dok ikhlas dianya tu dia dengan Allah. Yang kita dok kata tu kita berjuang ke dok. Kemudian kita dok kata dok ikhlas tu tomoh. Berdosa pula kita dengan anak Adam. Ikhlas tak ikhlas dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsi kan masing-masing di hari akhirat. Janji kita memperjuangkan, janji kita ikhlas. Orang tu tidak memperjuangkan dak ikhlas, tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Ni kita gitu lah. Mereka tak ada mereka. Ini kewajipan kita semua. Sebab apa? Hak ni hak orang ramai. Tapi bila membabitkan orang ramai, orang lain, memanglah bukannya mudah. Ginilah, kita nak memperjuangkan agama orang lain. Orang lain tu siapa? Anak bini kita pun susah dah. Anak bini kita, tapi mana anak bini kita tu orang lain lah tu. Susah dah kitanya nak supaya anak bini kita tu tertegak hukum agama dalam diri. Payah dah orang lain. Anak dan dia sendiri tu dak pakar dah kitanya. Tapi kita memperjuangkan. Mudah ke? Payahlah orang lain. Tu sama telah negara. Tak ada orang lain nak memperjuangkan agama dalam diri sendiri pun. Tunggal langgang ni nak memperjuangkan agama dalam diri ni. Kewajipan nak kerjakan zahir dan batin. Larangan nak tinggalkan zahir dan batin. Memperjuangkan ni. Mata, telinga, lidah, kita nak memperjuangkan bahawa tidak tengok, dengar, berkata-kata dengan Tuhan larang. Kita nak memperjuangkan diri kita pun tak lekat. Dia pegu, lidah mulalah. Tak dengar lagi ke? Apa? Mengupak. Mana pun nak cerita, nak perjuang diri kita pun lemah dah. Gitulah. Tapi kena perjuangkan. Kena mujahadah. Dia panggil mujahadah tu. Bunyi mujahadah lain sikit tak? Bunyi berjuang. Berjuang tu angkat pedang. Bunyi berjuang tu macam perang lalu dah. Berjuang tu bahasa Malaysia. Mujahadah bahasa Arab. Memanglah kita wajib kena mujahadah. Tapi nak ceritanya mujahadah untuk tertegak hukum Allah dalam negara. Waktu memanglah perkara yang sangat besar. Berjaya tak berjaya, itu bukan kewajipan kita. Mujahadah kita dalam keluarga pun mujahadah dalam diri kita pun tunggal langgang. Gitu je lah. Tapi kita mujahadah, kita terlanggar, segera bertaubah. Kita terlanggar, segera bertaubah. Sebab apa? Kita nak supaya agama benar-benar tertegak dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam negara kita. Bila kita memperjuangkan seumpama tu, keyakinan kita kepada agama akan jadi kuat. Tu hak memperjuangkan tu pergi kepada ihsan. Pergi kepada ihsan, pengabdian diri akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita hari ni hak Islam hak kita baca tadi tu kita baca semulalah. Ni masih lagi macam cerita secara kat luar lagi ni kita ni. Nak faham Islam, iman, ihsan. Lengkap tiga tu boleh lengkap beragama. Islam, iman dan ihsan ni ulama pecah kepada tauhid, fiqh, tasawuf, hakam, hak tiga ni. Hak sekurang-kurang ilmu fardu ain.
Kalau kata mendalami boleh jugalah. Mendalami ilmu fardu ain. Bukan mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama kena duduk pondok. Kita nak mendalami ilmu fardu ain. Yang sepatutnya ilmu fardu ain ni diselesaikan ajar oleh ibu bapa kita sebelum kita masuk umur baligh. Yang baik kita belajar ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, ini sebenarnya ilmu yang tak payah kita belajar. Saya sebut semua ni ilmu yang tak payah kita belajar. Ilmu ni ilmu yang diajar oleh ibu bapa kita daripada sebelum kita balik. Kita tak mau belajar pun tetap kita kena belajar. Tak payah cari dah. Ilmu fardu ni ilmu yang diajar oleh ibu bapa kita sebelum kita masuk umur baligh. Kita baligh, ibu bapa kita tidak menyempurnakan kewajipan 3 ilmu ni juga, mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita baligh, untuk diri kita, kita bertanggungjawab sendiri. Kita tidak menunaikan tanggungjawab, duduk akan dosa besar kerana tidak belajar fardu ain sampailah bertahun-tahun nak bertaubah. Bertaubah kena melengkapkan rukun taubah. Mana rukun taubahnya? Menyesal kerana kita tak belajar ilmu fardu ain daripada umur kita baligh. Itu rukun taubah yang pertama. Rukun taubah yang keduanya, kita sekarang sedang fokus kepada ilmu fardu ain. Tu rukun taubah yang kedua. Rukun taubah yang ketiganya, azam pula di hati, kita tidak akan meninggalkan belajar ilmu fardu ain di masa akan datang. Itu 3 rukun taubah. Tapi sekarang ni betul-betul lah kita belajar hak fardu ain, baru dia panggil kita bertaubah. Kita minta Allah Ta'ala ampuni dosa kita, dan ampuni dosa kecuaian ibu bapa kita. Itu guna anak soleh. Kita minta ampun kesalahan kita, kita tak akan berhenti kesalahan kita. Ibu bapa, diri kita dan ibu bapa. Diri kita li wali walidayah, tak lari kita daripada ibu bapa. Allah Ta'ala terima taubah kita, Allah Ta'ala ampun dosa kita dan dosa ibu bapa kitanya. Mana dosanya? Kecuaian kerana tidak melaksanakan kewajipan besar ajar ilmu agama yang secukupnya, fardu ain, tauhid, fiqh, sebelum masuk umur baligh. Itu ibu bapa kita. Kita jadi ibu bapa pun kita mengulangi perkara yang sama. Bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala, bahagian kita cuai pula. Sebab itulah kalau kita belajar asas-asas fardu ain, tak ada nak bengah nak tengok orangnya. Ada ni, tak ada nak bengah nak tengok orang. Hak bahagian kitanya kena perbanyakkan taubah, perbanyakkan kesyukuran. Kenapa? Kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah sedar akan diri kita dan bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak bahagian kita lah untuk melengkapkan asas agama. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibiyan ni kira-kira cukup lah. Hak sekodar-sekodar, tapi kena tambah lagi lah hak dalam kitab Hidayatus Sibiyan. Dan dalam kitab Hidayatus Sibiyan ni pula ada tajuk puasa. Kita berapa kali Khamis lagi nak jumpa puasa Ramadan ni? Sebab saya biasa kelas seminggu 2-3 minggu sebelum masuk Ramadan. Syaban lah ni. Saya akan masuk kepada tajuk puasa. Tajuk puasa di dalam ni. Dari itu sebab ni ada bab puasa, zakat, haji ada dalam ni. Cukup dalam bab ibadah dalam kitab Hidayatus Sibiyan. Wallahu a'lam. Ni kita sambung kitab Hidayatus Sibiyan muka surat 16. Muka surat 16. Baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Kalau hak rumi itu syarat yang keberapa? Hak rumi syarat yang keberapa? Dan memperdengarkan dirinya dengan sekalian hurufnya, huruf takbiratul ihram. Syarat keberapa? 12? 17? 17. Syarat yang ke-17. Tu hak rumi. Hak Jawi dia tak ada nombor. Jadi hak rumi syarat yang ke-17. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan memperdengarkan diri seseorang dengan sekalian harafnya, sekalian huruf takbiratul ihram. Di haraf, harfun, huruf dijamak, ha ra pe, harfun satu. Kalau jamak ha ra waw pe, hurufun, itu jamak. Harfun satu, hurufun, ni banyak tiga ke atas. Tapi kita Melayu huruf, tak ada haraf tau. Ada bahasa Melayu haraf, tak ada tau. Hak Rumi tu tulis haraf ke huruf? Huruf. Dia hak kitab Jawi ni haraf. Dah satu je, dah sekalian haraf. Banyak dah tu. Sekalian haraf. Jadi bunyi haraf ni bunyi pelik. Kita baca hak kitab dulu, lepas tu pergi kat bahasa Malaysia huruf. Yang duk pening haraf ni apa benda pula. Baca hak Jawi dulu. Akan dengan sekalian harafnya. Apa? Huruf tu lah. Dengan sekalian huruf takbiratul ihram. Ini sambungan syarat takbir. Syarat takbir terdahulunya ada 21 syarat. Ini syarat yang ke-17. Memperdengarkan dirinya dengan sekalian hurufnya, huruf takbiratul ihram. Ini syarat bagi rukun qauli yang 5. Takbir sama, Fatihah sama, tasyahud selawat selepas tasyahud akhir sama, salam pun sama. Cuma kita takbir ke, selawat ke, kemudian salam tu dia pendek. Yang kita nak peringatnya panjang tu lah. Fatihah, tasyahud, tu nak peringat. Kadang-kadang dengar di telinga, di hujung napas tak ada dah, bibir mulut bergerak, suara tak keluar, wajib kena ulang semula. Yang kita baca tu kan, jadi mari lelah sikit di hujung tu, tak dengar di telinga tapi mulut bergerak, cuma suara tak dengar, telinga tak dengar, sebab tak keluar suara, hanya bergerak bibir mulut sahaja, wajib diulangi. Hak panjang Fatihah tu lah. Hak takbir ni Allahu Akbar. Gitu. Asyik. Allah lelah sangat tu kali. Ke takbir panjang sangat nak mari ni ya. Allahu Akbar. Contoh ni. Dia rukun qauli wajib dengar di telinga sendiri. Dengar di telinga ni, telinga hak normal lah. Telinga hak normal, bukan telinga hak berat. Kalau telinga hak berat tu kemungkinan dulu-dulu dengar suara seumpama tu, telinga dengar. Sekarang tua-tua ni tak dengar, dikira hak telinga hak normal. Jangan pula lama-lama bertambah kuat bacaan dalam sembahyang. Takbir pun bertambah kuat, Fatihah pun bertambah kuat. Kita makmum. Orang tanya haji, mana haji? Baca sekarang ni tak macam dulu. Dulu tak baca kuat macam sekarang. Sekarang ni baca kuat sangat ni. Telinga saya tak apa dengar dah. Dah kita kata kena dengar di telinga. Telinga hak normal. Ada ni. Mana tak dengar dah sekarang, dengan telinga hak berat tu, hukum dia dengar. Hukum dia dengar. Dia dengar ni bukan dengar bil fi'li sebenarnya, dengar bil quwah dia panggil. Dia dengar dah. Dengar bil fi'li, dengar sungguh. Dia tak syarat dengar sungguh. Dengar bil quwah mana apa? Keluar suara seumpama tu, kalau orang telinga normal dengar. Tiba-tiba telinga berat tak dengar, dia panggil dengar. Keluar suara seumpama tu memang dengar, tiba-tiba bising. Orang buat kerja ke bising,
Hujan lebat ke, bising atap bunyi kuat air hujan tu tak dengar, dia dengar. Jangan duk berlawan dengan air hujan tu pula. Baca kuat. Kenapa kuat sangat baca dalam bilik tu? Bising hujan, telinga tak dengar. Ada. Dengar lah tu. Sebab ni dia semayang atas kereta api. Jadi guru dia ajar supaya memperkuatkan bacaan. Sebab apa? Sebab tak dengar kerana bunyi, apa panggil bawah tu? Tayar, roda, apa bawah tu? Besi bawah tu lah panggil apa? Tak panggil tayar dah, kereta api panggil apa? Roda, rail. Rail hot tu rail. Bukan rail hot. Orang Terengganu kereta api tak ada, siapa tak tahu Terengganu. Terengganu tak ada. Dungung dia tu. Dungung sama Bukit Besi bila? Orang Terengganu tak ada. Kalau Kelantan ada. Terengganu tak ada kereta api. Hak tengah buat learning je lah. ECRA tu je lah. Re hak ni hak. Hak bawah tu. Hak musim tu ke apa? Roda. Haji? Roda. Roda. Kan dia bunyi bising tu kan. Gogang bunyi tu. Bila dia bunyi, semayang atas tu dengar. Tak dengar lah. Guru dia kata, kuatkan suara. Dah. Dengar, telinga yang normal, suasana yang tenang. Telinga tak normal, kita dengar dah. Tiba-tiba suasana yang panggil dalam kitab panggil hingar bangar dalam kitab. Hingar bangar. Bahasa Malaysia ada tu Bahasa Malaysia. Hingar bangar. Hingar bangar ni dia panggil lagtun, dia panggil. Maknanya hingar bangar, bising-bising. Bising sangat. Dia nak suasana yang tenang, dengar di telinga. Ini bicara berkaitan dengan rukun bacaan lah. Syaratnya dengar di telinga. Kalau sunat bacaan, dia panggil sunat qauli. Sunat qauli ni ada ab'ad. Maknanya sunat qauli ab'ad, membaca kunut dan juga tasyahud awal. Dia ada sunat qauli hay'ah, mana membaca doa iftitah, membaca a'udzubillah, membaca surah, tasbih dan rokok dan sujud. Dia panggil sunat qauli hay'ah. Jadi hak sunat qauli hay'ah ni syarat nak dapat pahala dengar di telinga. Hak rukun qauli, syarat untuk sah rukun qauli. Tidak cukup syarat untuk sah rukun qauli, rukun tak sah lah semayang. Tapi kalau sunat qauli, nak dapat pahala, nak dapat pahala sunat qauli, syaratnya dengar di telinga. Faham tak ni? Jadi kita ni baca dalam semayang ni, jadi bunyi lah. Bunyi. Cuma sekarang ni kadang-kadang orang kita ni, dia kalau kita duduk sebelah menyebelah, tapi bukan hak penjarakan lah, hak rapat sah, hak masa dulu kan rapat sah. Jadi dia duduk sebelah kita, kalau telinga dia dengar, telinga kita pun bunyi juga. Tapi kalaulah kita duduk sebelah, tak bunyi apa sekara, telinga dia dengar ke tak? Dia orang kita sekarang ni banyak dia membaca dalam bacaan sembahyang hanya setakat hamsun sahaja. Hanya setakat bergerak bibir mulut sahaja tanpa mengeluarkan suara. Hanya bergerak bibir mulut tanpa mengeluarkan suara. Dalam mazhab Syafi'i kita tidak lengkap syarat bagi rukun qauli, tidak sah rukun qauli, tidak mengulangi, maka tidak sah sembahyang. Pada ni. Melainkan mazhab Maliki, pandangan dalam mazhab Hanafi, dia memada dengan bergerak bibir mulut tanpa mengeluarkan suara. Gitu je lah. Kalau kita ada sebelah kita senyap, dia kata bunyi senyap. Senyap bunyi juga. Dah bunyi senyap.
Warna bunyi senyap je. Oh, senyap bunyi. Maknanya dia membaca, bibir mulut dia bergerak. Baca di hati tak boleh. Sekarang ni bibir mulut dia bergerak, tetapi suara tak keluar. Mazhab Maliki dan pandangan mazhab Hanafinya, okey dah, sah dah semayang. Kita mazhab Syafi'i tidak cukup syarat bagi rukun qauli. Mana ni? Ni syarat bagi rukun qauli, macam rukun qauli Fatihah. Baca tak dengar di telinga. Jadi Fatihah ni dikira belum dibaca sebab syaratnya tidak lengkap. Rokok batal semayang. Sebab sudah berpindah rukun. Dalam keadaan rukun sebelum tak ada apa. Dia baca dah Fatihah. Bila baca Fatihah, telinga tak dengar, tak cukup syarat, hukumnya belum membaca. Tiba-tiba hukum belum membaca Fatihah. Dia rokok dah. Dia rokok kan dia ingat dia baca dah. Baca memang baca, tapi oleh kerana tidak dengar di telinga, tidak dihukumkan membaca. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita, al-qira'ah bi isma'in nafsi. Qira'ah, nak sebut kata bacaan, dengar di telinga. Dengar di telinga sendiri, boleh nama kita membaca. Boleh dipanggil rukun qauli, rukun bacaan. Mana rukun bacaan? Hak dengar di telinga. Ni, takbir ihram, Fatihah, tasyahud akhir, selawat selepas tasyahud akhir dan juga ketika memberi salam. Samalah juga bacaan-bacaan, kita kata wirid-wirid semayang, itu semua zikir-zikir lisan belaka, zikir-zikir lidah belaka. Dipanggil bacaan-bacaan yang disunatkan sesudah sembahyang. Bacaan-bacaan yang disunatkan sesudah sembahyang. Maka nak terhasil bacaan-bacaan yang disunatkan sesudah sembahyang, ni telinga kena dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai kabir pun kena dengar di telinga. Astaghfirullah sampai kabir pun kena dengar di telinga. Baca ayat kursi pun kena dengar di telinga. Boleh namakan kita membaca bacaan-bacaan yang disunatkan sesudah sembahyang. Kita disunatkan bertasbih, bertahmid, bertakbir, capu semua jadi 100 kali tu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, apa semua, Allahu Akbar, cukup 100 kali. Mana kena dengar di telinga belaka. Barulah terhasil kita bertasbih, bertahmid, bertakbir 100 kali selepas daripada kita sembahyang. Kena dengar di telinga lah. Jangan gok bibir mulut saja. Subhanallah, gitu ya? Gok bibir mulut je. Alhamdulillah, dengar tak telinga? Ada orang seng gitu. Lepas tu dia balas sama dia pula. Hak tu imam satu laginya, dia satu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Jadi hak tu imam seorang lagi dah. Sekali je, subhanallah. Biar gitu je. Lepas tu dia balas sama tu imam. Hak tu imam hak subhanallah sekali, lepas tu gok bibir mulut saja, dia tanyalah tu imam hak satu tu. Dia kata awak ni hak subhanallah, 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 subhanallah ni awak pakai hadis mana? Yang kawan ni bukan reti hadis sangat. Dia beramal sebagaimana amalan orang tua-tua kita dahulu. Mana satu. Dia pun dah pandai lah hadis-hadis ni. Hak tu imam hak subhanallah, lepas tu subhanallah tu ditanyalah awak subhanallah, 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 subhanallah pakai hadis mana? Dia pun tanya baliklah, yang awak tu subhanallah kuat sekali kejut orang tu pakai hadis mana? Tak ada jawab jugalah kawan tu. Awak pakai hadis mana? Subhanallah, kejut orang. Betul? Alhamdulillah. Betul? Dengar di telinga dak 3 kali tu.
Dia memanglah bacaan wirid sesudah sembahyang ni sunat sir, sunat perlahan. Perlahan ni dengar telinga dia panggil perlahan. Kita sembahyang seorang diri, takbirnya perlahan. Kita membaca Fatihah, hak sembahyang hak bacaan sir perlahan, kita baca dengan perlahan. Tasyahud akhir kita baca dengan perlahan. Sir dia panggil. Sirnya dengar di telinga. Jahar kuat, orang lain dengar juga. Bukan kata sir gerak bibir mulut saja, tak panggil membaca. Bukan panggil membaca dengan perlahan bergerak bibir mulut saja, bukan. Sir bacaan setakat dengar di telinga sendiri. Jahar bacaan kuat yang orang latah oleh dengar juga. Ada orang faham sir ni dengar bibir mulut saja. Dah. Sir, bacaan yang dengar di telinga kita saja. Tu bacaan sir. Ada ni. Jadi lepas daripada semai wirid, sunat sir, sunat berwirid dengan perlahan. Sunat berwirid dengan perlahan. Sama ada kita semayang seorang diri, berwirid seorang diri, sama ada semai berjemaah, berwirid ramai-ramai, sunat sir, sunat perlahan, setakat dengar di telinga masing-masing saja. Tapi bukan hanya gerak bibir mulut, dengar di telinga masing-masing. Ini hukum asal. Kemudian apabila ada kerana, ada sebab, supaya wirid tadi diikuti oleh orang-orang hak tak pandai berwirid, maka wirid tu dikuatkan sedikit, supaya moga-moga orang jadi semangat nak berwirid sebab bunyi suara tu imam. Moga-moga berwirid kita jadi teratur bersusung, maka disunatkan kuat. Timbul sunat kuat tu asalnya sunat sir sahaja. Tapi sir ni bukan hanya gerak bibir mulut, telinga dengar, baru panggil sir. Ni kalau gerak bibir mulut saya telinga tak dengar, tak panggil berwirid. Tapi berwirid ni lepas mayang bukanlah kata kuat sangat-sangat. Sebab tu imam contohnya dia ada spekar di baju ni. Maknanya dia berwirid sekadar orang belakang dengar wirid dia. Tak apa dah tu, macam tu imam buat selama ni comel dah tu. Bukan kuat sangat-sangat. Cuma kalaulah tu imam berwirid ni ada makmum tambah rakaat, kena berlalu sikit lah, sebab kita kena utamakan kepada orang yang sedang tambah rakaat, sedang sembahyang, takut terganggu dia. Kena utamakan dia. Sebab berwirid kita ni hukum asal adalah sunat perlahan. Jadi kita kuatkan ada kerana, supaya wirid itu dapat diikuti oleh orang ramai. Dah tak pandai lagi ke orang ramai kepada wiridnya. Lah ada semua orang hak baru mari. Gitulah. Daklah bacaan-bacaan wirid sudah semayang ni tak pernah ngapa pun. Tak pernah ngapa. Jadi boleh baca ni kerana imam memperkuatkan. Kita ngapa? Kita tak pernah ngapa. Jadi macam mana kita boleh berwirid? Kerana hak tu imam tu lah. Ada ni. Kan hak tu imam baca kuat tu, kita budak-budak ni akhirnya pandai berwirid. Tu tujuan. Kenapa dikuatkan? Yang hukum asalnya adalah sir, perlahan. Tapi perlahan bukan hanya gerak bibir mulut. Perlahan dengan bahawa telinga kena dengar. Tapi telinga masing-masing. Kalau tempat kita terlatih dah, kita pun berwirid secara perlahan ramai-ramai. Ni tu imam berwirid secara kuat pun anak makmum duk menung. Kadang-kadang bibir mulut gerak, suara tak keluar. Kadang-kadang duk main telefon. Sekarang ni kalau tu imam memperlahankan wirid, tak ada kerja lah. Tapi tadilah kena jagalah kalau ada orang yang tambah rakaat hak mari lambat tu. Jangan duk persoal lah pula, kenapa dia mari lambat? Yang dah persoal gitu. Tu hak dia. Sebab berwirid memang hukum asalnya sunat sir, sunat perlahan. Tapi perlahan adalah dengar di telinga.
Lepas tu dalam kitab ni, di antara perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadapso, sama ada hadapso tu berjunub ataupun hadapso haid dan nifas, haram membaca Al-Quran sama ada sir ataupun jahar. Dia kata gitu. Haram membaca Al-Quran bagi orang yang berhadapso tadi ni, sama ada membaca Al-Quran tu dengan sir ataupun dengan jahar. Apa makna membaca Al-Quran dengan sir? Maknanya dia baca Al-Quran setakat telinga dia saja dengar. Apa makna jahar? Jahar ni dia baca kuat. Ada orang salah faham. Sir ni mana apa? Orang yang berhadapso ni baca Quran gerak bibir mulut saja tu sir, perlahan. Salah gitu. Kalau orang yang berhadapso, dia membaca Al-Quran setakat bibir mulut bergerak, suara tak keluar, belum lagi dihukumkan membaca, tak haram pun laginya. Tiba-tiba haram membaca orang yang berhadapso, berjunub, haid dan nifas, haram membaca Al-Quran sama ada sir ataupun jahar. Sir perlahan, jahar kuat. Tiba-tiba sir ni dia kata gerak bibir mulut, jahar dengar di telinga saja. Doktor kita. Sebab kalau hanya bergerak bibir mulut, tidak dihukumkan membaca. Dia haid, dia nifas, tapi bibir mulut dia bergerak membaca Al-Quran. Bibir mulutnya bergerak membaca Al-Quran, tapi keluar suara ke tidak? Suara tidak keluar, maka belum lagi dihukumkan membaca. Sebab qiraah membaca ni biisma'in nafsi, kena dengar telinga sendiri baru dinamakan membaca. Jadi kalau hak rukun qauli, rukun bacaan, memang syarat dia dah kena dengar telinga. Ini hak dalam mazhab Syafi'i kita. Dia dengar di telinga barulah ada makhraj. Kalau gerak bibir mulut saja, mana hukum hakam dianya? Tapi kalau takbir tak apalah. Hak nak kena jaga Fatihah tu. Apa tu nak kena jaga molek lah. Di hujung tu kadang-kadang waladdall. Jangan tu. 3 huruf di situ tu. Lam, ya, nun. Hilang suara situ. Wajib diulangi kembali. Tu hak Fatihah. Sebab dia panjang. Kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, okey je. Tak ada lah Allahu Akbar. Tapi telinga masing-masing ni. Dia tu imam kadang-kadang link tu tak dengar, mungkin kita tak dengar, mungkin telinga dia dengar. Tu wallahu alam lah. Sebab saya pernah tegur dia, siratal ladzina an'amta alaihim tu kan, kita afdal wasal di situ. Jadi dia wasal lah. Tapi orang tua. Jadi tu haji apa? Haji wasal di situ. Saya mengaji tak boleh wakaf di situ. Situ bukan tempat wakaf. Kalau wakaf di situ jadi wakaf 8 ayat jadinya. Tak ada sebut 8 ayat kata. Cuma di situ aula utama wasal daripada wakaf. Aula sahaja. Kalau wakaf siratal ladzina an'amta alaihim, khilaful aula dia panggil, kurang elok, kurang utama, kurang comel. Tapi kita nak aula, nak comel. Di belakang ada mak lazim satu hal, atas lam tu pula ada tasydid satu hal, lam ya nun pula 3 huruf satu hal. Hak tu wajib kena jaga tu. Kita nak kejar hak aula, kita tak jaga hak wajib. Kalau kata masa muda-muda, masa gagah-gagah, tak apalah. Tapi dah kita tua dah ni, napah pun tak apa nak ada dah. Wakaflah di situ, siratal ladzina an'amta alaihim. Barulah dia wakaf, barulah lapuk molek dia baca. Ni kok lelah semua tengok. Dah orang tua. Jadi dia mati sejalan.
Betul lah. Aula jangan wakaf. Di siratal ladzina an'amta alaihim, kita mazhab Syafi'i, aula. Kalau kita ada nafas ingat baik tu, mak lazim satu, ada tasydid pula atas lam. Tasydid tu kena terjah tu. Lepas tu ada lam, ya, nun pula di hujung tu. Ada sampai peringkat waladdah. Amin anak makmum. Kata anak makmum pun makna hilang terus. Lam tak ada terus. Dia habis suara. Lepas tu macam mana? Dia wajib kena ulang kembali. Dah pakai amin dah makmumnya. Kata tak kena buat gitu. Kalau kata lin tu masih lagi ada telinga tak dengar, boleh pakai mazhab Maliki. Dia tak syarat dengar dia telinga. Janji bibi mulut bergerak. Ni siapa ke waladdah. Gitu je, tak ada. Habis gitu je. Makmum pun abing. Allah. Kata salah buat gitu tu. Sebab apa? Sebab dia nak hak aula. Betul. Jangan salah faham ni. Kita bermazhab Syafi'i. Aula wasa di situ. Tapi tengok keadaan lah. Kita boleh jaga tak kewajipan. Kewajipan apa? Dalam Fatihah, wajib pelihara tasydid. Wajib pelihara huruf. Huruf 140 huruf ni wajib kena dengar di telinga belaka. Ni hak nak kita nak jaga hak kewajipan. Hak aula tu kalau kita boleh buat, comel sangatlah. Kalau tak boleh buat, kita tinggal lah. Kita jangan duk mati sangat. Jadi kita pergi pada bab Fatihah apa semua. Ni takbiratul ihram je. Dengar di telinga. Tu syarat bagi rukun qauli takbiratul ihram yang ke-17. Dan masuk waktu dan pada hal menghadap qiblah. Wallahu a'lam. Ini 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Yang keji dan terpuji. Muka surat 28. Lama dah kita duduk di muka 28. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah. Dipanggil mujadalah, berbantah-bantah. Orang panggil apa ni? Orang panggil berdebat tau. Dia ada munazarah. Munazarah ni dia berdebat untuk menegakkan kebenaran. Itu terkadang dituntut pada syarak tu untuk menegakkan kebenaran, untuk menghilangkan kebatilan. Hak jenis berbantah-bantah ni kalau kita kata kok jenis hak kerakeng tu. Dia cakap dia nak letang orang cakap dia tak betul semua. Mana dia nak mencela, nak menjatuhkan perkataan orang lain. Orang cakap dia nak komang lah. Padahal apa? Nak komang tau. Dia nak jatuh orang. Orang cakap kok dia nak letang, dia nak jatuh. Hak tu dia panggil berbantah-bantah, jidal yang diharamkan pada syarak. Sebab apa? Di situ bawa kepada sakit, menyakiti di antara satu sama lain. Mengejek, menyenda-nyenda. Itu di antara berkata-kata yang berdosa. Berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Berseluruh ni kelolo itulah berseluruh. Mana kelolo lawak jenaka. Yang mana terkadang lawak jenaka tu dia punya perkataan-perkataan yang dia buat lawak jenaka tu, perkataan dia tu nak menimbulkan kemarahan.
Terkadang ayat-ayat yang digunakan untuk berseluruh tu digunakan ayat untuk menjatuhkan orang, memalukan orang, merendah-rendahkan orang. Tu diharamkan. Terkadang berseluruh tu dengan perkataan-perkataan yang lucah. Tu sama telah lagi lah. Dia berseluruh je, adalah perkataan dia tu. Nampak ni? Makna dia seluruh ni, maknanya akhirnya orang akan marah lah. Gurau, lawak jenaka. Kan kadang-kadang timbul kan lawak jenaka. Akhirnya orang marah. Sebab apa? Dalam ayat lawak jenaka dia tu, memang dia nak menghina orang, nak menjatuhkan orang, nak mengejek orang. Tengok orang gemuk, dia seluruh dengan orang tu gemuk. Tengok orang begitu, dia seluruh. Jadi seluruh dia tu lawak jenaka dia tu untuk menghina orang. Itu diharamkan. Ada ni. Kemudian adakah dalam agama kita berseluruh ni dilarang? Tidak juga. Sebab Nabi pun terkadang bergurau juga. Nabi berseluruh juga. Tapi Nabi tidak bergurau, melainkan bergurau hak sebenar. Tapi bergurau Nabi contohlah nangis. Nabi bersabda, la yadkhul jannata ajuz. Nabi kata, tiada masuk syurga perempuan yang tua. Hak Nabi bergurau ni dengan mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam rasanya. Mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bergurau, Nabi kata perempuan tua tak masuk syurga. Bergurau tu. Menangislah mak saudara Nabi ni. Ikut Nabi ni kan nak masuk syurga. Tiba-tiba orang muda je boleh masuk syurga. Orang tua tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga dalam rupa tua. Semua akan jadi muda belaka. Jadi nak jadi muda tak payah makan ubat lah. Buat amal banyak, jadi muda lah. Ini nak jadi muda, pergi makan ubat. Ubat apa? Awet muda. Nak jadi muda, buat amal banyak, masuk syurga, jadi muda. Lingkungan umur 33 tahun sebaya belaka. Jadi hak Nabi kata tu sebenar. Sebenarlah. Orang tua tak masuk syurga. Tak masuk syurga dalam rupa tua. Bahkan dijadikan muda. Barulah mukdara Nabi ni jadi gembira semula. Gurau panggil tu. Gurau. Makna Nabi pun terkadang bergurau. Tapi bergurau yang sederhana. Dia kalau serius sangat, jadi payah pula orang nak masuk. Kalau lawak jenaka sepanjang masa, kita tak boleh nak pegang buku dia. Sebab apa? Tak tahu sebenar ke dok. Dia cakap ni jadi nak lawak jenaka semua. Jadi hilang jatuh maruah yang baik. Orang tak akan pakai orang seumpama apa? Dok serius orang panggil. Nak gurau, semua benda nak gurau. Akhirnya jadi bawa orang ni banyak ketawa. Bila banyak ketawa, bawa pada mematikan hati. Waktu hak Nabi larang tu, hak persangatan ni lah. Hak Nabi bersabda, la tumari akhaka wala tumazihhu. Jangan membantahi engkau akan saudara engkau. Jangan membantahi. Duduk nak lawan semata. Dan jangan engkau melawak dan berseloroh dengan dia. Jadi jangan bergurau sangat-sangat lah. Mana lawak tu perlu juga. Dalam kitab pernah bagi hati, sedikit daripada melawak tu tidak dilarang. Bahkan terkadang disunatkan. Contohnya dengan kanak-kanak, contohnya dengan perempuan, contohnya. Bukan perempuan orang lain ni. Jangan duk gurau dengan perempuan hak dia dijabat. Tu biasa lain tu. Maknanya dia kena ada juga gurau, tapi sedikit.
Jangan banyak. Bila banyak sahaja, tak ada dah lah. Jadi kalau kita mak ayah dengan budak-budak bergurau sepanjang masa, tak jadi. Tapi kalau serius sepanjang masa, tak berani pula. Kenapa ni? Kena sederhana. Dia buat bandingan lah. Bergurau-bergurau ni umpama garam, dia kata. Garam. Dalam percakapan kitanya, dia kalau serius sepanjang masa, tawa, dia kata. Tawa. Kena bergarang sikit lah, dia kata. Jangan duduk serius sepanjang masa. Jadi dia umpama bergurau ni dengan umpama garam. Tapi garam ni fahamlah, jangan duk banyak sangat. Jadi masin pekok pula. Ada masin pekok. Betul, masin pekok tau. Bukan pekok telinga tu. Masin pekok. Masin sangatlah. Sebab apa? Sebab guras sepanjang masa. Jadi terkadang nak hilang ni, nak hilang muak orang, jemu orang. Dia kena ada jugalah. Hak gua sikit sebanyak tu. Hak contohnya dalam kuliah-kuliah, nak hilang ngatuk. Nak jadi orang ni jadi suka. Mana apa ni? Tambah sikit dia punya garam tu. Kalau serius sangat, orang-orang hak jenis hak nak santai ni, dia tak minat lah. Sebab serius sepanjang masa. Serius sepanjang masa. Tapi jangan pula banyak sangat. Bila banyak sangat jadi berdekak-dekak ketawa, berdekak-dekak. Hak ketawa tu ha tu, tu bukan. Tambahan pula kalau dalam masjid surau, tak ada adab seumpama tu. Maknanya kita ketawa ni jangan sampai ke suara kuat-kuat. Tambahan pula kalau orang perempuan dan dia mengilah tu gak, ditepuk orang sebelah tu gak, tak sedar dah tu. Dan dia mengilah, orang perempuan dia mengilah, dia tepuk orang sebelah, tak sedar dah tu. Tu. Mengilah berair mata-mata, dia kata, tak jadi gitu. Tak jadi gitu. Mana apa ni? Terlampau banyak bergelak ketawa. Akhirnya kita belajar-belajar, hari ni boleh ilmu apa? Hari ni boleh buah kelakar sutik. Buah kelakar dia buat alik. Bukan dia buat alik ilmu. Jadi ambuh gitu. Abang apa? Terlampau banyak. Terutama sekali kalau dalam masjid contohnya, dia kena sederhana. Kemudian sebelah orang mengajar, dia adalah buah kelakar dia. Sebelah kita orang dengar, jagalah suara kita tu, jangan bebas sangat. Memang ada orang yang kurang jaga. Cuba kita tengok orang-orang yang jaga. Makna ketika orang berdekor-dekor, panggil tau, berdekor-dekor, ketawa tu, cuba tengok orang lain, dia senyum juga, tapi dia tidak berlebihan. Yang peliknya, kelakar yang sama, lucu yang sama. Yang orang ni relax je ni. Senyum memanglah senyum. Kalau orang lain senyum, dia masang je tak kira perut tu. Dia memanglah senyum, tapi tak ada lah siapa ke terakak tubuh-tubuh. Tapi ada orang tak jaga. Hak paling tak comel sangat orang perempuan. Kena jaga tu. Kita duduk majlis ilmu, kita ketawa tu pula ketawa pelik-pelik. Dalam majlis tu ada lelaki, ada perempuan. Mengilah apa? Mengilah satu kampung dengar. Dia gitu. Kena jagalah. Maknanya dalam contoh mengajar, memanglah bahkan terkadang disunatkan. Kosaknya nak menarik minat orang, disunatkan. Tetapi jangan berlebihan. Kena khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan adalah hak pertengahan. Strict sangat, orang tak berapa suka. Banyak sangat, jadi perkara lain lah pulaknya. Hak tu hak berkaitan dengan berseluruh. Hak ni, hak dia lah, hak berdosa ni berseluruh kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Hak ni hak bergurau untuk
menimbulkan perkelahian, bergurau dia, lawak jenaka dia nak tuju, dia nak menghina, nak menjatuh. Itu di antara kata-kata yang berdosa. Dan memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Dia memuji ni, kalau kata mengumpat haram, nyata. Kalau kata mengeji haram, nyata. Memuji, mengumpat haram, nyatalah hukum dia haram. Mengeji, lah haram lah mengeji. Memuji ni pun kata-kata yang berdosa juga. Ni kena faham lah. Memuji mana yang berdosa ni? Memuji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Kalaulah dalam kitab Penuh Bagi Hati, memuji ni dia ada 6 kebinasaan pula situnya. 4 kebinasaan atas orang yang dipuji, 2 kebinasaan atas yang memuji. Maknanya hak kata memuji ni cakap baik, sebut baik, cerita baik. Ada juga yang berdosa. Kita memuji macam mana yang menyebabkan kita memuji itu menyebabkan orang yang dipuji. Dia 4 kebinasaan atas orang yang memuji, 2 kebinasaan atas yang dipuji. Orang memuji ni kadang-kadang dia bukan memuji orang apa? Angkat berlebih-lebihan, bawa kepada dusta, tambah-tambah. Ni. Ini orang nak mengampu. Dia puji-puji akak Allah. Hak dipuji pun malu. Apa? Allah, dia cerita tu aku tak buat pun. Nak puji pun janganlah puji bohong gitu. Dia nak suruh kawan tu suka ke dia, nak angkat, mengampu. Orang yang dipuji ni pula, dia sedarlah. Hak yang memuji tu kata dia baik buat begitu, dia tak buat pun, jatuh malu pula. Tapi ada orang dia suka bohong pun tak apalah, janji orang angkat. Tapi kalau orang tu orang betul, kamu ni puji jangan duk menambah gitu Nak puji lah betul ni, kita tambah pergi berlebih-lebihan, pergi reka ni, jadi bohong pula. Tengok. Itu dipanggil kebinasaan dosa atas orang yang memuji. Kemudian terkadang orang yang memuji ni dia menyembunyikan hak kebencian di hati. Dia memuji apa? Manis di mulut, tapi di hati dia meluak. Itu jadi riak pula. Ni. Jadi manis di mulut puji, tapi di hatinya apa? Menyampah. Menyampah. Hati dia menyampah. Tapi kok mulut dia dia memuji. Itu jadi riak pula. Kebinasaan atas yang memuji. Yang mana terkadang orang yang memuji ni dia sendiri pun tak sahih, tak yakin pun dia kata tu. Dia ni baik. Yang kamu kata dia baik tu kamu sahih ke tak? Saya pun tak pasti juga. Tu nak buat pada bohong juga tu. Nak buat pada bohong juga. Maknanya kita puji, kita sendiri pun tak berapa yakin pasti. Terkadang yang memuji ni menyebabkan yang dipuji tu suka cita gembira. Walahal orang yang dipuji tu orang yang zalim. Dia orang zalim. Kita puji dia menyebabkan orang zalim ni rasa gembira. Berdosa pula kitanya. Orang zalim ni kita kena peringat ke dia akan perbuatan zalim dia tu supaya dihentikan. Dia orang zalim, kita angkat dia supaya dia jadi gembira. Bila dia jadi gembira, ni hak Nabi kata, Nabi bersabda, innallaha yaghdabu iza mudihal fasik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala marah, murka ia apabila dipuji akan orang yang fasik.
Orang tu orang derhaka, kita puji, gembira pula dia dengan pujian. Kita menimbulkan kegembiraan pada orang yang pasti. Tuhan murka seumpama tu. Orang pasti, orang banyak buat dosa ni, kita beri nasihat. Yang kita duk puji. Dia semayangnya tidak. Dia dah semayang pun, dia tolong orang, dia baik dengan orang, dia gembira lah dia. Aku dah semayang pun orang puji aku. Dah. Dia orang pasti, semayangnya tidak. Patutnya kita, alhamdulillah kamu ni banyak tolong orang, tapi semayang jangan tinggal lah. Kesak dia ni. Ni sedap dah punya puji dia tolong orang, tapi semayang jangan tinggal. Kena nasihat lah. Ni dah akak kawan tu, semayangnya tidak. Jadi gembira kita, menimbulkan kegembiraan ke dalam hati orang yang pasti. Tu Tuhan murka, Tuhan marah. Orang pasti, orang yang berdosa ni, kita kena peringat ke dia supaya bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak merosakkan ianya tidaklah terlarang, begitu juga berseluruh. Seperti pernah Nabi SAW ada di sini berseluruh kepada seorang perempuan tua. Katanya tidak masuk syurga perempuan yang tua, maksudnya akan dijadikan muda ketika masuk ke syurga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.